Merajuk tu jangan panjang. Rasulullah sebut jangan lebih 3 hari 3 malam. Jangan lebih 3 hari 3 malam. Nak merajuk dengan suami, bang, saya merajuk 3 hari. 3 hari. Sebut pada suami kita demikian. Ini cara dalam kekeluargaan. Sama juga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqaqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana kita telah diberi peluang oleh Allah separuh daripada bulan Ramadan. Dan dalam separuh bulan Ramadan ini kita masih lagi cerita tentang mengenai berada dalam suasana mereka yang dilepaskan daripada azab api neraka Allah, ataupun mereka yang diberi syafaat sehingga mereka terselamat daripada neraka Allah. Kita berhenti pada muka surat 548 kan, di mana kita cerita tentang mengenai bagaimana kita nak suruh dapat syafaat, ataupun kita ni syafaat maknanya pertolongan saat mana kita berada di suasana di antara nak masuk syurga ataupun neraka. Bila orang masuk syurga ataupun hamba Allah ini dihumban ke dalam neraka, maka perlu pada kita ni dipanggil syafaat. Syafaat ni untuk kitanya dapat keluar daripada neraka tadi, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung lagi. Abu Daud berkata, Muhammad bin Sabit meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapanya daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang betapa menyenangkan aku bagi para orang yang melakukan kejahatan daripada umat aku. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang baik ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masuk syurga dengan amal mereka, sedangkan orang jahat masuk syurga dengan syafaat aku. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun orang tu jahat tapi dia umat aku. Nak sebutnya gambaran besarnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak suruh dianggap umat Muhammad ni macam mana? Kita sebut nak suruh kita ni dianggap umat Muhammad. Ulama-ulama sebut walaupun kita ni jauh daripada Rasulullah, tapi kita mesti dekat hati kita dengan Rasulullah. Macam mana kita nak suruh dianggap umat Muhammad? Yang pertama, selawat. Kita tak boleh tinggal. Dalam diri kita ni, selawatlah pada Rasulullah sepanjang masa. Bila kita ni selawat pada Rasulullah, itu menandakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah ni mudah je dalam hidup. Berbuka puasa ni, kita mulakan dengan makan kurma, misal contohnya. Jangan cepat nak ambil buah Melaka, dia panggil macam. Cuma kita ambil yang pertama tu, bila kita berbuka puasa, ambil kurma Rasulullah. Ambil cari, kalau dapat kurma ajwah lagi bagus. Pada kita untuk berbuka puasa. Itu cara demikian lah. Jangan kita sibuk nak cari kurma-kurma yang lain lagi. Jangan. Tapi kalau kita dapat peluang, dekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minum air yang terbaik, minum air yang mineral ataupun air zam-zam. Air zam-zam ni kadar mineral dia tinggi. Kadar mineral dia tinggi. Lebih kurang sampai 9 pH dia kan. Sampai 10, 11. Yang tinggi kadar dia. Ini sunnah Nabi. Waktu mana kita berbuka, menghidupkan sunnah Nabi pada setiap jasad kita,
setiap keluarga kita dan setiap masyarakat kita. Sunnah Nabi dalam hidup kita. 2, dalam hidup kita. Yang 3, nak suruh jadi umat Nabi Muhammad dekat dengan para alim ulama. Jangan jauh daripada para alim ulama. Biar kita sentiasa dekat dengan para alim ulama ini. Ada kenderaan blok SS 522 X kereta SLK 200 WYC 244 Honda City, Honda CR-V. Kemudian RQ 4481 kereta Renault Capture ke apa dia? Blok Main Road pula tu. Blok Main Road. Ni rasa tak kot jemaah kita, bukan kot. Sebab biasa Main Road ni orang lain, tak ada kaitan dengan kita. Biasa jemaah-jemaah kita berdisiplin, nampak. Soleh-soleh semua, insya-Allah. Saya sebut tadi, yang ketiga, kita nak jadi umat Muhammad dekat dengan para alim ulama. Jangan kita jauh daripada alim ulama. Biar kita ni dekat dengan para alim ulama. Waktu mana kita dekat dengan para alim ulama, kenapa dekat dengan alim ulama? Kerana alim ulama ni warasatul anbiya. Kita kena ingat demikian pada kita. Ulama-ulama ni pewaris Nabi. Oleh kerana dia pewaris Nabi, kita jangan jauh dengan pewaris-pewaris Nabi. Dialah yang menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan kita tentang bagaimana yang sepatutnya kita lakukan mengikut sunnah Nabi itu sendiri. Kemudian yang keempat, orang yang nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia mesti belajar sirah Nabi. Kena belajar sirah Nabi. Belajar daripada Rasulullah lahir sampailah Rasulullah wafat. Maknanya kehidupan Rasulullah macam mana. Kita ni biar kita tahu. Bila kita tak belajar sirah Rasulullah, kita tak akan mencintai Rasulullah. Kita kena belajar juga sirah Rasulullah. Bila kita belajar sirah Rasulullah, kita akan kenal peribadi Rasulullah macam mana. Daripada peribadi Rasulullah tu lah wujudnya rasa cinta. Di waktu tersebutlah kita akan berusaha untuk nak buat yang disebut dengan amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang seterusnya, nak suruh kita jadi umat Rasulullah ni apa dia? Berusaha untuk menziarahi makam Rasulullah. Rasulullah pesan sangat, kalau kita pergi ke Mekah, kita tak pergi Madinah. Rasulullah kecil hati Rasulullah. Rasulullah sebut demikian, siapa-siapa pergi buat umrah, tiba-tiba dia tak datang ziarah aku, Rasulullah kata, aku terasa hati dengan dia. Kan dalam riwayat-riwayat diajar, kita ni macam mana pun kita pergi ke Mekah, biarlah sempat sekejap jenguk Rasulullah. Sah tak sah umrah kita tu? Sah. Umrah sah. Tapi di sudut amalan, dia panggil tak berapa cantik. Rasulullah SAW dia pesan sangat, kalau pergi buat umrah, pergilah ziarah Rasulullah. Bila kita berada di sekitar Madinah, tengok je kubah hijau tu. Nampak je kubah hijau tersebut, selawat pada Rasulullah SAW. Ini cara dalam hidup kita ni. Biar kita ni jadi umat Rasulullah. Bila kita jadi umat Rasulullah, Rasulullah kata, walaupun kamu jahat sekalipun, walaupun kamu ni teruk sekalipun, perangai kamu, tapi Rasulullah kata, kalau yang baik, tempat dia senang masuk syurga. Kalau dia jahat di kalangan umat aku, masuk juga syurga, tapi dengan syafaat aku. Rasulullah sebut demikian. Maknanya kita ni, orang Melayu kita ni kan, jahat-jahat dia tu, dia tak semayang. Katakanlah kadang-kadang dia ni jenis kaki tumbuk. Kaki tumbuk. Dulu-dulu dia ada. Dia jenis serang kampung kan. Yang jenis serang kampung. Berebut perempuan. Misal contoh. Zaman-zaman dahulu. Bila dia nak pergi bertumbuk dengan kampung sebelah, dengan azan, dia berhenti dulu semayang. Walaupun dia nak bertumbuk. Nak sebutnya gambaran baiknya dia tu. Bagusnya dia tersebut. Nak gambarkan pada kita, kita ni, walaupun sejahat mana pun, orang Melayu kita ni kan, jahat-jahat macam mana pun, kalau datang makanan, dia tanya, halal ke tak halal tersebut. Dia tanya juga makanan tersebut. Dia tak masuk sembarangan. Kerana apa dia? Kerana ada lagi iman dalam tuadan mereka tersebut. Ini nak gambarkan, orang kita ni, buat jahat macam mana pun. Tapi sampai raya, sambut juga. Kan orang kita ni, dia tak puasa. Walaupun dia tak puasa, tapi bila balik kampung, baju raya sangkut 7 pasang.
Nak sebutnya baju raya beria dia jauhlah daripada dia beria daripada orang puasa tadi. Nak sebutnya gambaran apa dia? Ada iman orang ni. Dia semayang subuh pagi raya tak datang. Tapi waktu mana semayang raya datang. Semayang raya tu datang, letak kerih kiri kanan, belakang depan. Nak sebutnya berianya dia. Tu yang datang-datang tu kan. Datang-datang tu khatib atas mimbar. Dia datang, terus datang semayang sunat dia. Allahu Akbar. Kat sah depan pula tu. Dianya semayang sunat dulu. Siap je, khatib habis je khutbah, turun salam. Salam ramai-ramai tu. Dia pun pergi bisik dengan khatib. Dah tak semayang raya ke dia tanya. Tak semayang raya. Khatib kata dah siap dah tadi. Khatib sebut demikian. Dia kata bila tukarnya dia sebut. Bila tukar. Kan dia ingatkan macam semayang Jumaat kan. Semayang Jumaat lepas berkhutbah baru semayang. Raya semayang dulu baru khutbah. Dia dah mula pelik dia panggil. Datang lambat sangat. Tidur lewat. Nak siapkan baju raya. Tidur lewat. Pukul 3 pagi baru tidur. Nak siapkan baju raya. Datang-datang untuk mamai. Tengok orang tengah khutbah. Allah, Alhamdulillah. Selamat lagi disebut. Orang tengah khutbah. Dia semayang depan sekali, sah depan. Mayang masuk. Excuse me dia ni. Dia masuk. Nak sebut sampai ke depan. Semayang sunat. Siap je semayang sunat. Tunggu dengar khutbah. Khatib turun tu. Selawat tu ramai-ramai duk salam tu. Dia pun salam juga. Dia pergi dekat khatib. Tak semayang ke hari ni? Dia tanya. Dia tanya tak semayang. Khatib kata dah semayang tadi. Dia kata bila tukarnya? Dia tanya. Bila arahan tukar senang dia tanya. Dia sendiri tak pernah semayang. Ni umat Nabi Muhammad. Maknanya jahat-jahat dia tu ada juga benda yang baik yang dia buat. Perangai orang kita kan. Orang kita ni kan, kalau dia jahat macam mana? Misal saya nak buat contoh yang mudah. Apa dia kadang-kadang dia tak tutup aurat kan. Dia tak tutup aurat. Dia seksi. Dia bertembung dengan ustaz. Malu je tu dia. Malu terus dia ni. Cari kain letak. Minta maaf ya ustaz, minta maaf ya. Dia sebut. Pandai minta maaf pula tu. Nak sebutnya pada diri dia demikian. Malu untuk apa? Tapi nak sebutnya ada lagi iman. Iman dia tu ada lagi pada diri dia. Ibn Majah meriwayatkan daripada Ismail bin Asad, daripada Abu Badr Syuja' bin Al-Walid As-Salwi, daripada Ziyad bin Khaisamah, daripada Nu'aim bin Abu Hind, daripada Rabi' bin Harshi, daripada Abu Musa Al-Ash'ari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku disuruh memilih antara memberi syafaat ataupun memasukkan separuh umat aku dalam syurga. Ada dua. Katanya Rasulullah, aku diberi pilihan oleh Allah. Sama ada nak masukkan separuh umat kamu dalam syurga ataupun nak diberi syafaat yang masuk neraka, ditarik masuk dalam syurga. Mana yang kamu nak? Maka aku memilih memberi syafaat. Rasulullah sebut aku pilih memberi syafaat kerana lebih umum dan lebih mencukupi. Maknanya lebih ramai yang dapat manfaat. Adakah kamu semua sangka untuk orang yang bertakwa? Tidak. Tetapi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, berdosa dan kotor pun aku bagi syafaat. Ini sayangnya Rasulullah pada umat dia dipanggil demikian. Maknanya kita, tapi jangan pula kita kata, oh kalau begitu masuk je lah neraka. Jangan sebut demikian. Cuma nak sebutnya, sayangnya Rasulullah pada kita ni, walaupun kita ni buat dosa macam mana pun, tapi kalau kita ni ada ikatan dengan Rasulullah, maka di waktu ini kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi lah orang yang memang dia rapat sungguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang terbaik untuk kita nak lakukan dalam kehidupan kita. Ni Allah bagi pilihan pada Rasulullah. Sama ada dua. Sama ada kamu nak bagi syafaat ataupun kamu nak masukkan separuh daripada umat ni masuk dalam syurga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih bagi syafaat. Kalau kita kata dua-dua ya Allah. Dua-dua dah, separuh pun masuk, syafaat pun aku nak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut aku memilih memberi syafaat. Al-Faqih Abdul Qasim
Abdullah bin Ali bin Khalaf Al-Kufi yang mendapat persetujuan daripada bapanya Al-Faqih Al-Imam Muhaddis Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf Al-Kufi mengatakan bahawa dia membaca kepada As-Syekhah As-Salihah, wanita yang salihah, Khalijah binti Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Karim An-Nahrawi di rumahnya dan aku hadir mendengarnya. Nak sebutnya ada orang perempuan yang salihah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Dikatakan pada wanita itu telah meriwayat kepada kamu semua Syekh Abu Abdullah Al-Husain bin Ahmad bin Muhammad An-Na'ali. Maka adakah kamu telah menetapkannya? Wanita itu berkata benar. Dia berkata telah meriwayatkan Abu Al-Hasan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Az-Zarqawi Al-Bazzar telah meriwayatkan kepada kami Abu Ali Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Salih As-Sigar telah meriwayatkan Abdullah bin Ayyub Al-Makhrami daripada Abu Badr Syuja' bin Walid Al-Sawkani daripada Ziyad bin Khaisamah daripada Nu'aim bin Abu Hind daripada Ar-Rabi' bin Harashi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Sepanjang-panjang tu dia panggil sanad je, dia panggil. Sanad je, sanad turutan untuk nak sampai pada hadis ini. Aku disuruh memilih antara syafaat ataupun separuh umat aku. Maka aku memilih memberi syafaat. Adakah kamu semua menyangka untuk orang yang bertakwa? Tidak, tetapi untuk orang-orang yang bersalah dan juga kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dengan syarat kamu umat aku. Bila kamu umat aku, walaupun kamu banyak dosa macam mana pun, aku akan bagi syafaat. Tak ada takwa. Tak ada takwa dalam tuadan dia. Tapi dia masuk neraka. Dia ni umat Rasulullah. Rasulullah akan tarik juga masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Penyayangkan Rasulullah. Kalau kita biar je lah, biar padan muka dia. Kalau kita lah kan, takkanlah kita nak bagi orang yang kotor, yang jijik, hidup dia dalam keadaan yang degil, hidup dia dalam keadaan kerah kepala. Tiba-tiba di akhirat nanti Rasulullah kata, walaupun begitu dia umat aku. Oleh kerana dia umat aku, dia tetap diberi syafaat walaupun dia hidup dalam keadaan buat salah dan juga kotor dalam hidup dia. Tu yang nak sebut pada jemaah kan, jangan syirik pada Allah. Jangan syirik je dalam hidup ni. Jangan terbuat benda syirik. Tapi kalau kita nak suruh yang terbaik dalam diri kita ni jaga jangan terlibat dengan perkara yang syubhah. Jangan terlibat dengan perkara syirik dan juga syubhah. Dia panggil. Baru terbaik pada diri kita. Kerana bila kita terlibat dengan syubhah, tanda kita tidak warak. Bila kita tidak warak, maknanya kita tidak bertakwa pada Allah. Tu asas dia panggil. Dalam hidup kita ni, bila kita nak jadi manusia yang bertakwa, salah satu mesti warak. Mesti jadi warak. Warak ni bukannya mesti kita berjalan, tunduk, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding, tak. Warak ni maksudnya apa dia? Kita berhati-hati dalam hidup kita. Cara kita bercakap, berhati-hati. Cara kita makan, berhati-hati. Maksudnya kita ni jaga-jaga. Jangan termakan benda yang dilarang oleh Allah. Jangan tersebut kataan yang menyebabkan dilarang oleh Allah. Ini maknanya pada diri kita ni warak. Orang yang warak ni, dalam hidup dia, dia jaga tubuh badan dia. Jaga keluarga dia. Nak suruh apa dia? Jadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini dalam hidup kita jangan buat syirik. Syirik ni maksudnya apa dia? Dalam masyarakat kita ni, senang kita masuk dalam pahaman yang rosak sekarang. Pahaman liberalis, pahaman nasionalis, pahaman ism yang sedang menyerang kita pada hari ini. Ramai di kalangan kita ni berpahaman demikian. Bila kita berpahaman yang ni, habis kita. Boleh jatuh syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita ni. Riwayat menakjubkan yang kami janjikan untuk menyampaikannya adalah riwayat yang disampaikan oleh Al-Kilab bin Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim dalam Bahrul Fuad daripada Abu Nasr Muhammad bin Ishaq Ar-Rashadi daripada Abu Bakar Muhammad bin Isa bin Zaid Al-Tarsusi daripada Nu'aim
bin Hamad, daripada Ibrahim bin Al-Hakam bin Aban, daripada bapanya Kilabah. Dia berkata, aku mempunyai anak lelaki dan saudara lelaki yang diberi minum. Lalu dia jatuh sakit. Pada suatu malam, dia mahu aku dekatkan dengannya, sehingga aku pergi kepadanya. Kulihat terdapat dua bayangan hitam berhampiran anak saudara aku itu. Maka aku berkata, kita kepunyaan Allah telah binasa anak saudaraku. Muncul dua bayangan putih daripada celah rumah itu. Salah satu berkata kepada kawannya, turunlah kepadanya. Ketika ia telah turun, dua bayangan hitam itu pergi. Kemudian ia menghidu mulutnya dan berkata, aku tidak melihat ada zikir di dalamnya. Maknanya apa tu? Malaikat yang sedang turun. Malaikat tu didengari saat mana dekat dia nak menghadap depan Allah. Lalu ia menghidup perut anak saudaraku itu dan berkata, aku tidak melihat ada puasa padanya. Aku tengok tak ada puasa pada diri dia. Lalu dia menghidup kedua kakinya dan berkata, aku tidak melihat ada solat padanya. Ini nak sebutnya malaikat ni cari kat mana la ilaha illallah. Bila nak cabut nyawa, nak cabut nyawa seorang, kawannya berkata padanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satu kebaikan padanya. Ini asalnya dia nampak bayangan hitam. Dia nampak bayangan hitam datang dekat dengan orang anak saudara dia tadi. Kemudian dia kata, sudah celakalah dia. Tiba-tiba dibaca doa tadi, berubah. Turun bayangan putih pula, yang bersih ni. Lalu disebut, bayangan tu duk cari. Dia seorang umat Muhammad, tetapi tidak ada kebaikan padanya. Celakalah kamu, ulanginya. Kawannya tadi memeriksa kembali. Ia menghidup mulutnya dan berkata, aku tidak melihat ada zikir di dalamnya. Mulut-mulut kita ni, diam kita tu, biar diam kita ni diam fikir. Ana ulang banyak kali yang terang. Cakap kita ni biar cakap zikir. Biar hidup kita ni begitu. Dalam hidup kita, bila kita diam, fikir je kebesaran Allah. Orang tanya, kenapa diam? Saya memikirkan macam mana di akhirat nanti. Itu cara demikian. Jangan orang tanya, kenapa diam? Saya fikir nak berbuka dengan apa hari ni. Kita jadi demikian. Jangan, biar kita ni, orang tanya, diam kenapa? Saya teringat, kalau saya matilah, macam manalah keadaan diri saya ini sendiri. Ni tak jumpa zikir di dalamnya. Ia kemudian kembali menghidup perutnya dan berkata, aku tidak melihat ada puasanya. Kemudian dia kembali menghidup kedua kakinya dan berkata, aku tidak melihat ada solat pada keduanya. Kaki kita ni, satu kalau berdiri lama solat tarawih, jangan cepat nak balik. Jangan cepat nak marah. Jangan. Bila kita berdiri lama tu, niat terus, ya Allah, janganlah aku berdiri lama pula di akhirat nanti, ya Allah. Bila kita teringat je kita lama berdiri tu. Bila kita lama berdiri tersebut, kita teringat, alah panjanglah tak imam ni, kita sebut. Dalam hati kita je. Kita pun mula sebut terus. Kita sebut pada diri kita ni, dalam keadaan kita bagi tahu, ya Allah, jadikanlah akhirat dalam tempat aku, ya Allah. Minta tolong kereta Audi WYY 533, kereta menghalang kereta jenazah kalau saya tak silap ni ya. Tolong ya, sekarang kalau dia ada di dalam ni juga, kemungkinan di luar juga. WYY 533 ya, kereta Audi. Minta maaf banyak gangguan ya. Tak apa. Bila nak keluar, kita tengah belajar nanti, orang semua tunduk pada buku, kita keluarlah semua. Jangan keluar sekarang. Kawannya berkata, celakalah lelaki daripada umat Muhammad, tidak satu pun kebaikan padanya. Dia sebut demikian. Kawan dia sebut, celakalah lelaki daripada umat Muhammad ini, aku cari tak ada kebaikan pun pada dia. Naiklah kamu, biar aku turun. Dia sebut demikian. Ini cerita yang berlaku pada mereka tersebut. Lalu turunlah yang lain dan menghidu mulutnya, kemudian berkata, aku tidak melihat zikir di dalamnya. Cium lagi, tak ada zikir. Satu Rasulullah sebutkan, lafam misa'im
atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang puasa jauh disukai dan digemari di sisi Allah daripada bauan kasturi dalam syurga Allah SWT. Anak sebutnya besarnya nilai pada diri kita ni. Kenapa dia? Kerana puasa kita ni pun zikir. Kita kena ingatlah hebatnya Ramadan ni bukan siam saja, tetapi hebatnya Ramadan ni dengan qiyam sama. Siang hari siam, malam hari qiyam. Sama-sama siam dan qiyam dia panggil. Jangan kita nampak siam pada siang hari je, puasa pada siang hari je, tapi malam hari kita tinggal, rugi kita. Biar pada malam pun kita ni qiyam. Bila kita qiyam, sebab tu puasa ni dikaitkan dengan solat. Dikaitkan sangat dengan solat. Besar nilai. Tak ada nilai kalau kita puasa tapi kita tinggal solat. Kenapa Allah nak suruh kita puasa dan kita jaga solat ni? Nak suruh kita bersih hati kita. Itu panjang perbincangan lah. Nak sebutnya gambaran demikian. Kemudian ia menghidu perutnya dan berkata, aku tidak melihat ada puasa. Ni malaikat yang turun ni. Kemudian ia menghidu kedua kakinya dan berkata, aku tidak melihat pada keduanya solat. Kemudian ia kembali dan mengeluarkan hujung lidahnya. Lalu ia menghidu lidah itu dan berkata, Allahu Akbar. Aku melihat dia bertakbir dengan suatu takbir pada jalan Allah untuk mengharapkan keredaan Allah di Antakya. Antakya ni di Turki. Di bumi Turki. Dia sempadan dengan Syria. Kalau kita pergi ke Turki sampai hari ni ada lagi. Satu anak pernah sebut ada jemaah kan. Kalau jemaah-jemaah yang ada rezeki pergi ke Turki dah. Kerana sejarah Turki ni banyak sangat sejarah. Termasuk sejarah Nabi Ibrahim AS dibakar tu. Tu tempat yang demikian. Perhanskan boleh pergi tempat-tempat demikian. Di Antakya ni salah satu tempat di mana yang dicerita dalam surah Yasin tersebut. Kan id arsalna ilaihim, ni cerita tentang mula-mula fa'azzazna bisalis. Dikuatkan dengan yang ketiga. Tapi lama-lama kena bunuh juga mereka sebut. Bila kena bunuh tu, lalu katanya yang kena bunuh, ya laitani apa dia sebut, kalau sekiranya kamu aku tahu bagaimana Allah balas pada aku, nescaya mereka akan sentiasa bangga dengan apa yang dilakukan dalam mentaati perintah Allah. Di awal-awal surah Yasin tu kan, cerita tentang yang berlaku di Antakya, yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar sebut. Kemudian anak saudara lelaki aku itu meninggal dunia. Bila meninggal dunia dan dapat dihidu dalam rumah itu bau misk wangian, bau kasturi. Bila meninggal dunia bau wangi je. Di kalangan mereka tersebut. Setelah solat zuhur, aku bertanya pada orang yang ada dalam masjid, adakah kamu semua tahu lelaki penghuni syurga? Kamu tahu tak lelaki penghuni syurga siapa? Lalu aku menceritakan tentang kejadian anak saudara lelaki aku. Ketika aku menyatakan Antakya, mereka berkata, bukan Antakya, tetapi Antikya. Antikya. Aku menjawab, aku tidak akan menyebutnya kecuali seperti malaikat menyebutnya. Aku tak sebut kecuali sebagaimana aku dengar malaikat sebut tadi. Para ulama kita mengatakan bahawa yang menyelamatkannya adalah ucapan takbir kerana mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Alim ulama sebut, yang tadi kaki dia tak ada solat, kemudian mulut dia tak ada zikir, perut dia tak ada puasa, amalan tak ada. Tiba-tiba yang boleh selamatkan dia, pernah sekali lidah dia tersebut Allahu Akbar. Allahu Akbar ni kerana betul-betul mengharapkan keredaan Allah. Maka kerana itulah menyebabkan dia di kalangan ahli syurga Allah. Saya nak sebut pada jemaah sekalian kan, bila saya berkawan dengan Allah yarham Ustaz Azli Musa ni, kita tengok perangai dia, kita tahu gurau senda dia, kita hidup dengan dia, kita berjalan, makan, tidur, bangun dengan dia. Bila dia meninggal dunia dekat Madinah, di bumi di sebelah
makam anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tengok maknanya mudah dia Allah nak bagi syurga. Allah nak bagi syurga ni mudah. Dia banyaklah cerita-cerita nakal. Allah yarham ni kan, Allah yarham ni bila duduk dengan kami ni ada gurau-gurau dia. Kalau kita duduk, kita fikir, boleh masuk syurga ke orang gurau macam ni? Kita fikir demikian kan. Tapi bila Allah tunjuk macam tu, maknanya Allah nak bagi mudah je syurga pada kita. Tapi kita ni yang sombong. Kita ni tak berusaha. Dia panggil, maknanya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebagaimana yang ni, kita nak gambar tadi. Walaupun dia ni tak semayang sebelum daripada ni, tapi yang pula kita tak semayang. Walaupun dia ni tak puasa, walaupun dia tak zikir, tapi dalam masa yang sama, bila begitu dia ada Allahu Akbar, sempat Allahu Akbar dia, yang ni menjadikan wangi terus saat mana dia menghadap depan Allah SWT. Wangian satu rumah bau wangi di kalangan ahli syurga Allah SWT. Lepas tu kalau ada orang masuk neraka, memang jahat sungguh dia. Memang jahat sungguh. Allah ni nak bagi murah-murah je syurga Allah pada kita. Ni masuk bulan Ramadan ni kan, kalau nama kita ni tak terkeluar daripada senarai ahli neraka, tak masuk juga dalam senarai ahli syurga, memang secelaka-celaka sungguhlah kita. Memang sebangsa-bangsa sungguh. Pelik orang lain duyun-duyun masuk syurga. Tiba-tiba kita tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Kerana memang kita tak ambil peduli. Untuk nak ambil berat, kita tak ambil berat. Untuk nak melepaskan diri kita ke dalam syurga Allah. Padahal peluang ada. Tapi kita tak ambil. Macam orang dalam penjara, dia ada peluang nak keluar daripada penjara. Tiba-tiba dia tak ambil. Memang teruk sungguh kamu. Kamu ada peluang lah. Tiba-tiba kamu tak ambil peluang tu. Macam kita ada peluang nak jadi yang di Pertuan Agong, misal contoh. Tiba-tiba kita lepas peluang jadi yang di Pertuan Agong. Tak kerugi dia panggil macam. Ni contoh lah. Anda nak sebut, tak mungkin lah kita ni nak jadi begitu. Tapi nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, bila kita ada peluang untuk masuk syurga, kenapa kita lepaskan peluang untuk nak masuk syurga itu sendiri? Nak sebutnya kerana takbir ini adalah takbir selain daripada syahadah. Takbir itu bukan sekadar sebut asyhadu an la ilaha illallah, tak. Tapi takbir disebut Allahu Akbar, yang betul-betul dia yakin sungguh dengan kekuasaan Allah. Kita ni kan kadang-kadang kita tengok satu benda, kita tengok takjub kita. Takjub ni, waktu mana kita takjub tu, mulut kita sebut Allahu Akbar. Waktu mana kita sebut Allahu Akbar tu, betul-betul ikhlas. Yang tu bernilai. Tu dia panggil saat yang demikian. Kita tu, Allahu Akbar kita. Allahu Akbar kita tu, betul-betul kerana Allah di saat demikian. Yang ni yang untung. Ada kan kita dengar dalam kotak hitam ke apa dia dipanggil. Yang bila kapal terbang nak terempas tu, kadang-kadang pilot Islam ni, bila dia tu, dia tahu dah. Dia tahu dah memang junam kapal terbang tu. Junam kalau terbang tu, mulut dia sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar dia sebut. Allahu Akbar tu, saat mana Allahu Akbar tu betul-betul ikhlas saat tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan takbir, yang disebut dengan kalimah demikian. Dia ni bila kita tengok tu, satu suasana dekat nak meninggal dunia. Suasana dekat nak meninggal dunia ni, perjalanan pada kita jadi Allah teringat segala ilmu yang kita belajar. Yang kita belajar tu, waktu itulah mulut kita sebut Allahu Akbar. Ada orang sebut Subhanallah. Ada orang sebut kalimah apa dia? Dia tengok je asyhadu an la ilaha illallah terus. Mulut dia ni sebut terus. Menunjukkan apa dia? Satu perjalanan pengembaraan saat yang dia nak lalui, yang dinamakan dengan sakarat pada diri masing-masing. Kita ni tak, kadang-kadang tengok je satu benda, pelangi cantik kan. Oh, wonderful. Wonderful kita ni. Tak ada benda kita nak sebut demikian. Wow kita ni. Wow kita. Ataupun setengah-setengah orang tu yes dia. Nak sebutnya gambaran, tak boleh nak sebut Allahu Akbar. Sebutlah kalimah itu dengan penuh keikhlasan. Takbir ini adalah takbir selain daripada syahadah, iaitu syahadah yang sebenarnya. Syahadah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat
Nabi SAW, para malaikat dan para nabi dan orang mukmin. Bagi orang yang mempunyai kelebihan amal, siapa yang tidak ada iman yang baik, maka termasuk orang yang diberi keutamaan pada mereka oleh Allah Ta'ala, lalu mereka dikeluarkan daripada neraka sebagaimana suatu keutamaan, kemuliaan dan janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memenuhi firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman azima. Allah sebut Allah tak mengampunkan dosa syirik pada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain daripada itu Allah terima. Dosa daripada syirik pada Allah. Dan Allah ampunkan dosa-dosa selain daripada syirik. Syirik Allah tak kompromi langsung. Jangan ada pada diri kita ni sikit pun menjadi syirik. Hanya Islam. Dalam diri kita ni terima Islam. Jangan kita terima selain daripada Islam. Sebab kita ni jadi keliru kan. Bila kita ekonomi, kita mula nak cari ekonomi selain daripada Islam. Dalam bab sosial, ada dah nak tiru selain daripada sosial Islam. Dalam bab politik, ada di kalangan kita nak politik selain daripada Islam. Tak boleh. Dalam hidup kita ni semua Islam. Dalam hidup kita, kalau kita terima Islam, barulah kita ni tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, syirik yang menduakan Allah. Maha suci Allah. Disebut dzalika liman yasha wa man yusyrik billah. Mana-mana orang yang syirik pada Allah, siapa yang syirik pada Allah, maka faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sebenar-benar dosa yang besar yang dijadikan dalam hidupnya. Maha suci Allah yang maha penyantun kepada para hamba-Nya dan memenuhi janji-Nya. Dinyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka keluar seperti mutiara pada leher mereka, terdapat tanda yang dicap pada leher mereka tersebut. Ada yang sebut atas dahi, ada yang sebut dekat leher. Dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan ditulis pada kening mereka orang yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala. Itu dalam riwayat Abu Hurairah, dia sebut tanda tu dekat atas kening. Atas kening. Yani utaqa'ullah. Dia tulis mereka yang dimerdekakan oleh Allah. Nampak dipanggil. Masuk dalam syurga tu, ahli syurga pun nampak dah. Ni baru lepas masuk neraka ni. Ni cara demikian. Dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan ditulis pada kening mereka orang yang dimerdekakan Allah Ta'ala. Ini adalah satu perbincangan yang diperdebatkan. Dipanggil kontroversi. Istilah yang dipanggil demikian. Bersamaan dua hadis tersebut adalah sebahagian bersinar wajah mereka. Dalam satu riwayat yang lain kata, orang yang keluar daripada neraka masuk syurga ni berseri-seri wajah dia. Berseri wajah dia. Dan sebahagian lain bersinar leher mereka. Ada yang sebut, ni dekat leher ni keluar cahaya. Orang tahu tu baru keluar neraka tu, baru keluar neraka. Itu cara demikian. Dalam hadis Jabir, setelah mana dikeluarkan oleh golongan Syafi'i, dinyatakan, kemudian Allah Ta'ala berfirman, akulah Allah, aku akan mengeluarkan dengan ilmu dan kasih sayangku. Lalu keluarlah yang paling lemah dan ditulis pada leher mereka orang yang dimerdekakan Allah Ta'ala. Lalu mereka masuk syurga dan di dalamnya mereka dinamakan penghuni neraka Jahannam. Walaupun masuk syurga, tapi orang cam, ni penghuni neraka Jahannam. Leher dalam bahasa Arab adalah naqabah. Raqabah. Raqabah difahami juga sebagai orang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Raqabah tu. Dan tidak selayaknya orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali yang tersalah, illa qata'a, tersilap bunuh. Itu tak, Allah tak ambil kira, tak dosa. Tapi kalau kamu bunuh dengan keadaan sengaja, dosa. Kamu demikian. Wa man qatala mu'minan qata'an, tapi yang sengaja membunuh tu, yang tak sengaja membunuh tadi,
fatahriru raqabah. Dia kena merdekakan hamba. Merdekakanlah hamba. Mu'minatin. Mu'minah. Wadiyatun musallamah. Dan bayar diat. Ila ahlihi. Bayar diat kepada keluarga si mati tadi. Keluarga si mati tadi. Kita ni di negara kita, kalau orang langgar orang mati. Mati orang tersebut. Kena bayar pada siapa? Bayar pada kerajaan. Kerajaan dapat. Yang keluarga yang mati ni, tak ada apa-apa. Itu yang menyebabkan tak betul kaedah demikian. Dia sepatutnya, bila kena bayar denda, bayar pada siapa? Bayar pada keluarga tu. Keluarga si mati tadi. Itu sepatutnya demikian. Ni undang-undang orang kafir dia panggil. Undang-undang ni lah yang mendidik, menjaga kita. Ni tempat kita ni begitu. Undang-undang. Walaupun orang kafir ni keluar daripada negara kita, tapi dia kekalkan undang-undang dia. Nak suruh kita ikut cara dia. Padahal kita tak ada kaitan langsung dengan dia. Kita orang Islam kan? Bila orang Islam nak laksanakan Islam, orang kafir kat sini pula tahan. Orang kafir ni pula tak boleh. Kamu kena ikut undang-undang kami. Kekufuran tadi. Lepas tu, dia timbul isu macam tu lah. Di kalangan kita. Bila yang teruk lagi, orang Islam sendiri tak nak ikut cara Islam. Orang Islam sendiri. Di kalangan kita ni, bila dia jadi penguasa, dia rasa berat. Tak boleh. Nanti kalau kita ikut Islam semua, penatlah kita. Dia sebut demikian. Payahlah kita. Illa an yasaddaku. Dia boleh tak bayar diat dengan syarat keluarga tersebut maafkan, bersedekah. Dia kata tak apalah, dah mati dah. Saya maafkanlah. Nak buat macam mana? Bukan sengaja pun. Kamu tak sengaja pun. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minatin. Disambung lagi. Kemudian disebut dan keluarga terbunuh. Jika dia si terbunuh daripada kaum yang memusuhi kamu pula. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min. Padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman juga. Dia sebelah musuh, tapi dia orang beriman. Orang Islam juga, tapi sebelah musuh. Dia mati. Maka macam mana pembunuh ni, walaupun sebelah kita, dia kena merdekakan hamba seorang. Bayaran pada diri dia tersebut. Antara mereka dengan kami, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan ganti rugi yang diserahkan kepada keluarganya, si pembunuh, yang si terbunuh tadi. Fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minatin, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Faman lam yajid, tapi sesiapa yang tidak mendapati hamba sahaya, bila dia tak dapat, tak jumpa hamba sahaya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut, tanda dia bertaubat pada Allah. Itu cara demikian. Mana-mana orang yang dia kata tak ada dah hamba ustaz, nak cari hamba kat mana, kemudian nak bayar diat pula tak boleh. Bila tanya pada keluarga sebut, berapa nak kena bayar denda? Keluarga kata 1 juta macam. Allah 1 juta dia sebut, tak boleh lah saya bayar. Macam mana Allah nak suruh kita tebus juga? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini cara demikian. Taubatan minallah, itu tanda taubat pada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah tu Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah lupa pada hak Allah Subhanahu wa taala pada leher dan belakangnya. Dalam bahasa Arab, riqab maksudnya jumlah harta sebagaimana terdapat dalam syair berikut. Aku akan hilang jika ketawa terbahak-bahak. Selonggok harta riqabul amal mengiringi tawarnya. Oleh yang demikian, mungkin yang maksudkan dalam hadis Abu Sa'id dan Jabir, maka mereka keluar seperti mutiara, penduduk syurga mengenali mereka dengan tanda yang tertulis pada kening mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan demikian tidak ada percanggahan dalam soal ini. Jika ada orang bertanya,
Mengapa mereka meminta nama itu dibuang daripada mereka? Kalau ada orang tanya, bila masuk syurga, ahli neraka yang masuk syurga ni, dia sebut ada Allah. Ya Allah, buanglah tanda ni. Malu sangat dengan orang. Kenapa mereka minta ni? Sedangkan itu adalah nama yang mulia. Kerana Allah Ta'ala memberikan sebagaimana yang memberikannya. Utaqa'ullah dia panggil. Utaqa'ullah ni maknanya mereka yang telah dimerdekakan oleh Allah. Siapa yang bagi ni? Allah yang bagi. Kenapa nak buang juga? Sebagaimana dia memberi nama yang mulia dalam firman-Nya. Nabiku, rumahku, arasku dan para malaikatku. Dinyatakan juga dalam satu riwayat. Orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Ta'ala akan ditulis pada kening mereka bahawa mereka adalah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Lalu mengapa mereka perlu meminta untuk membuang nama itu? Jawabnya, mereka meminta demikian kerana mereka berbeza dengan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Kenapa mereka minta dibuang nama tu? Kerana mereka ni rasa berbeza. Masuk dalam syurga, patutnya dah masuk syurga ni, biar jadi sama sajalah. Tiba-tiba, bila masuk syurga tu ada tulisan Utaqa'ullah atas dahi misal contoh. Ataupun leher ni, nampak berseri je kat leher dia. Ya Allah, buanglah yang macam ni. Kalau nak berseri, biar berseri semua sekali. Patutnya demikian, kerana nampak perbezaan. Bila nampak perbezaan, kasih sayang kerana Allah. Kerana mereka baru saja dimasukkan ke dalam neraka Jahannam yang merupakan tempat musuh Allah. Dan mereka malu dengan saudara mereka dengan perkara itu. Yang keduanya, mereka malu. Malu berada dalam neraka, dalam syurga. Tapi mereka ni bekas yang disebut dengan apa dia? Bekas ahli neraka Allah. Orang kita ni kan sebut nama bekas banduan pun malu. Padahal dia bekas banduan sungguh, misal contoh. Dia keluar daripada penjaga sungguh, misalnya. Contoh demikian. Dia rasa malu. Kenapa dia rasa malu? Nama dia bekas banduan. Dia tak nak. Kalau boleh, janganlah panggil bekas banduan. Di kalangan kita kan. Ini di dunia. Bayangkan dalam syurga nanti. Bila dalam syurga nanti, keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Bila keluar daripada neraka, masuk dalam syurga ni, tapi orang cam dia. Ahli neraka ni pernah hidup dalam neraka dia ni. Kerana seperti didiskriminasi ketika diberi nikmat masuk syurga, mereka mahukan nikmat yang sempurna dengan membuang kategori ini daripada mereka tadi. Dua sebablah alim ulama jawab. Yang pertama, kerana rasa suasana tu nampak perbezaan di antara ahli syurga. Patutnya bila masuk syurga ni, maka tak ada dah perbezaan. Yang pertama. Yang keduanya, dia rasa malu. Ahli syurga yang asal daripada neraka ni, dia rasa malu. Malu je. Kerana aku ni pernah buat jahat sebelum daripada. Dalam satu hadis marfu', diriwayatkan ketika mereka masuk ke syurga, berkatalah penduduk syurga, mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Ketika itu mereka berkata, wahai Tuhan kami, jika engkau tinggalkan kami di neraka, maka itu lebih baik bagi kami daripada kami dihina dalam syurga sebegini. Ini sampai peringkat masuk syurga tu, merajuk pula orang ejek dia. Merajuk pula dah masuk syurga. Ahli-ahli syurga tu sebut, geng-geng neraka Jahannam, geng-geng neraka Jahannam. Masuk dalam syurga. Dia pun sebut, ya Allah, kalau tahu macam ni pun kena ejek, baik duduk dalam neraka je lah. Dia sebut. Tu dia jadi demikian. Ada juga yang merajuk. Suatu kita jangan kuat merajuk. Siapa merajuk, baca balik hadis ni. Siapa merajuk je, cuba baca balik. Sebab, kenapa kita nak merajuk sedangkan kita dah dapat nikmat? Kadang-kadang orang kita ni, dia merajuk ni, dia tak fikir dia banyak lagi nikmat. Ya Allah bagi pada dia. Nikmat dalam hidup dia. Isteri merajuk dengan suami. Kadang-kadang kan. Merajuk dengan suami. Kenapa dia panjang je merajuk? Yang merajuk teruk-teruk tu lari daripada rumah terus. Yang merajuk teruk tu kan. Sampai jenuh ustaz nak kena semayang hajat ni. Nak suruh balik ni. Nak sebutnya yang merajuk-merajuk tadi. Dia tak fikir ke dia dapat nikmat. Dia dah dapat nikmat dah. Aku ni ada suami dalam hidup. Cuma suami ni jenis
Jenis apa dia? Jenis tak romantik sangat. Orang lain tu puas sembahyang hajat nak ada suami. Orang lain puas mandi bunga, 7 kolah pula tu. 7 kolah masjid dah mandi. Nak suruh dapat suami. Kita pula dah ada dah suami, merajuk juga. Tu yang isteri merajuk. Yang suami merajuk, satu penyakit. Suami merajuk ni ada tak? Balik masam dia. Tak bercakap-cakap. Yang isteri ni puas pujuk. Ada apa bang? Faham-faham je lah. Dia nak suruh demikian. Nak merajuk panjang. Akhirnya hamba rumah tangga. Tak rasa ke kamu ada nikmat dalam keluarga kamu? Patutnya kamu rasa nikmat lah. Allah bagi dah nikmat. Bila Allah bagi nikmat, kamu jangan merajuk lah. Ni tengok ni, orang dalam syurga ni. Orang dah masuk dalam syurga. Boleh dia sebut. Kalau begini masuk neraka balik lah senang. Ni nak sebutnya PL dia panggil. Jangan demikian. Kita ni jangan panjang dalam hidup kita ni. Merajuk tu jangan panjang. Rasulullah sebut jangan lebih 3 hari 3 malam. Jangan lebih 3 hari 3 malam. Nak merajuk dengan suami, bang, saya nak merajuk 3 hari. 3 hari. Sebut pada suami kita demikian. Ini cara dalam kekeluargaan. Sama juga. Orang kita merajuk dalam masyarakat. Sama juga. Merajuk dalam masyarakat. Tak datang sembahyang berjemaah. Kan kalau merajuk. Kenapa? Tak dilantik balik jadi AJK. Dia jadi merajuk di kalangan kita. Pun ada di kalangan kita. Dalam masyarakat. Benda apa kita dapat? Yang kita merajuk tu. Yang menyebabkan akhirnya kita terjauh daripada rahmat Allah. Saya harap tak adalah orang tempat ni kan. Orang tempat ni semua cekal-cekal semua nampak. Jiwa yang kuat di kalangan kita demikian. Nak sebutnya, mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Ketika mana mereka berkata, wahai Tuhan kami, jika engkau tinggalkan kami di neraka, maka itu lebih baik bagi kami daripada dihina. Lalu Allah menghantar angin yang dipanggil Mutsirah daripada bawah arasy yang menyapu wajah mereka tersebut. Ni pun ada hikmah juga merajuk dia panggil. Nak sebut. Kalau tak merajuk tak dapat bunga. Dia panggil. Kalau tak merajuk tak dapat sesuatu. Bila merajuk, dia ada. Allah buat macam mana ahli syurga ni? Asal daripada neraka. Allah hantar angin menyapu wajah mereka tersebut. Lalu terpadamlah tulisan itu sehingga wajah mereka bertambah bercahaya, indah dan juga elok. Allahu Akbar, hebatnya. Ni dalam syurga lah. Kita harap kita ni akan dapat nikmat ini insya-Allah. Maknanya gambaran yang dicerita pada kita ni, kita nak. Bila kita belajar cerita-cerita macam ni, kita akan mula berfikir, macam mana aku nak masuk syurga? Mula kita membayangkan jalan-jalan ke syurga. Suatu penting sangat. Di kalangan kita ni, kita tanya, untuk apa Ustaz nak belajar bab-bab macam ni? Ada di kalangan kita kan, tak pernah terfikir kita nak cerita bab ini. Yang kita tahu, lepas pada mati, masuk kubur. Lepas masuk kubur, ada nikmat dalam kubur, begitu je. Kemudian bangkit di akhirat. Kemudian titian sirat. Kemudian masuk syurga, masuk neraka. Kita tak pernah dibayangkan detail macam mana keadaan yang kita nak lalui. Bila kita boleh bayangkan detail ni, ditunjuk detail dalam hidup kita, baru kita boleh faham apa yang perlu kita buat, apa yang patut kita lakukan bagi mempersiapkan diri kita saat mana kita nak menghadap depan Allah nanti. Tuan akan sebut pada jemaah kan, syukur kita kerana Allah bagi peluang kita belajar. Orang lain yang tak belajar tu kan, duduk kat rumah tu golek kat rumah. Tak ada kerja dia. Orang tanya buat apa? Tunggu malaikat maut je. Tunggu malaikat maut je datang. Manakala kita tak, Allah bagi peluang belajar sedetail ini. Anak sebut tak semua tempat dapat nikmat ini. Tak semua dapat. Dan anak sendiri pun syukur pada Allah kerana diberi peluang untuk boleh mengajar. Sebut benda-benda yang sebegini. Kalau tidak, kita tak faham macam mana kita nak lalui akan datang nanti dalam kehidupan kita. Ini penting pada diri kita demikian. Abu Muhammad Abdul Wahab dikenali dengan Abu Rawahah. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة